Bismillah. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita keberkatan ilmu. Belajar, Allah Ta'ala kurniakan taufik untuk belajar, dan Allah Ta'ala anugerahkan faham, dan Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik untuk beramal. Itu kita mula dengan Bismillah. Kita mula dengan Bismillah oleh kerana kita ikut susunan tertib Al-Quran dan yang dimulakan dengan Bismillah. Yang kedua, kita mula dengan Bismillah kerana mengikut kehendak hadis, yang mana tiap-tiap pekerjaan yang baik, kalau tak mula dengan Bismillah, pekerjaan itu terpotong dengan maksud tidak ada keberkatan. Jadi kita nak berkat, kita mulalah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu hikmah dia. Jadi kita baca kitab ni dengan nama Allah yang bersifat dengan Rahman, pemurah. Allah Ta'ala bagi dunia ni kepada kita. Bahkan kepada orang yang kufur kepada Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala memberi dunia ni kepada mereka. Itu Rahman, Allah Ta'ala tak kedekut. Ar-Rahimi, yang maha penyayang, yakni sayang kepada hamba-hamba yang beriman. Muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Puji ini ada 4. Yang pertama, Allah Ta'ala puji dirinya sendiri. Ni'mal maula wa ni'man nathir. Yang kedua, Allah Ta'ala puji makhluk. Yang ketiga, makhluk memuji makhluk. Yang keempat, makhluk memuji Allah Ta'ala. 4 jenis puji yang ulama bahagikan. Semua puji di atas muka dunia ni terbahagi kepada 4. Yang pertama, Allah puji dirinya. Yang kedua, Allah Ta'ala puji makhluk. Yang ketiga, makhluk puji makhluk. Dan yang keempat, makhluk memuji Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Muttasifi, yang mana Allah Ta'ala yang bersifat birrububiyati, dengan rububiyah, wal uluhiyati, dan bersifat dengan uluhiyah. Allah Ta'ala memiliki sifat rububiyah dan uluhiyah. Wassalatu wassalamu, dan bermula rahmat dan keselamatan Allah ala Sayyidina Muhammadin, kepada penghulu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Penghulu kita, Muhammadin, Nabi Muhammad, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Mab'uthi, yang telah dilantik oleh Allah, bisyariati, dengan menzahirkan akan syariat. Jadi Allah Ta'ala lantik Rasul untuk menyampaikan hukum hakam syariat kepada kita. Haqiqiyati, dan juga menyampaikan akan perkara-perkara hakikat. Jadi Rasul kita ni diutuskan oleh Allah Ta'ala menjalankan 2 sekali perintah. Yang pertama syariat zahir, dan yang kedua syariat hakikat pada pihak batin. Syariat zahir, 4 perkara yang kita bincang tadi: ibadah, muamalat, munakahat, dan jinayat. Dan hukum hakikat yang batin, iman dan ihsan. Itu perkara yang wajib Rasul kita sampaikan daripada perkara yang berkaitan dengan agama Allah Ta'ala. Itu kita kena ambil dua-dua. Kita kena ambil 2 jalan. Kalau ambil syariat saja, kita tak belajar perkara yang berkaitan dengan perkara batin, tak boleh. Jadi kita kena belajar juga kedua-dua perkara, syariat, ilmu fiqh, hakikat. Kita menyantumkan di antara ilmu iman dan ihsan. Dua-dua tu kita kena jalan sekali.
Kedua-dua tu kita kena jalan serentak. Fiqh kita belajar, tauhid kita belajar, tasawuf kita belajar, supaya melepaskan hukum fardu ain kepada kewajipan di dalam menuntut ilmu. Baik. Ustaz nak hantar baik. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya, keluarga Nabi. Wow, wa ala ni ataf kepada Sayyidina Muhammadin. Takdir kalam, wassalatu wassalam ala alihi. Ya Allah, turunlah nikmat dan keselamatan kepada keluarga Nabi kami. Wa sahbihi, dan begitu juga wassalatu wassalam ala ashabihi. Ya Allah, turunkanlah rahmat dan keselamatan kepada sahabat Nabi kami. Jadi kita berselawat, kita minta yang pertama Allah Ta'ala turunkan rahmat dan keselamatan kepada Rasul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita minta juga Allah Ta'ala sampaikan rahmat dan salam kepada keluarga Nabi. Alihi, iaitulah keluarga Nabi. Maka dibincang oleh ulama, alihi itu terbahagi kepada dua. Yang pertama, pada makam darah daging, zuriat keturunan Nabi SAW. Zuriat Nabi ini iaitulah terpecah daripada pernikahan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali. Maka keluarlah cucu Nabi Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dan Sayyidah Zainab. Daripada itulah keluarlah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi keluarga pada pihak darah daging haram memakan zakat. Nah, itulah kadang-kadang kalau bagi zakat kepada mereka mereka terima, tapi mereka akan sampaikan kepada orang lain. Jadi alihi, keluarga Nabi pada pihak darah daging, keturunan zuriat Nabi, ahlul bait Nabi, mereka tak boleh makan zakat. Hanya boleh makan hadiah. Zakat tak boleh makan. Pasal apa? Kerana darah daging Nabi ni mulia, tak boleh makan zakat. Kalau kita bagi zakat kepada mereka sekalipun, mereka akan terima dan hebahkan kepada orang yang lain, ataupun menggunakan kepada maslahat yang lebih umum. Yang kedua, keluarga pada pihak agama. Alihi pada pihak doa, maqam doa, iaitulah kullu mukmin, tiap-tiap yang beriman keluarga Nabi. Dan setengah ulama dia kait kullu mukmin taqiyyin, yang bertakwa. Semua orang yang beriman keluarga Nabi. Dan setengah ulama dia kata kullu mukmin taqiyyin, bertakwa. Mukmin yang bertakwa masuk di dalam keluarga Nabi. Moga-moga kita pun dapat rahmat dan keselamatan daripada maqam doa, keluarga pada pihak maqam doa. Wa sahbihi, dan kepada seluruh sahabat Nabi kita. Sahabat yakni mereka yang hidup zaman Rasul kita hidup dan beriman dengan Rasul dan mati di dalam iman. Itu namanya sahabat. Mereka yang sempat hidup zaman Nabi dan syaratnya kena jumpa Nabi. Tak kira lah besar ke, kecil ke, tua ke, muda ke, di dalam majlis Nabi dikira sahabat. Contohnya muslimat yang duduk ujung belakang tu, tak pernah main dekat Nabi, sahabat Nabi juga. Budak kecil, bayi, yang mana ibu bapa mereka bawa dalam majlis Nabi, sahabat Nabi juga, walaupun dia tak dan kenal Nabi. Walaupun buta, tak pernah tengok muka Nabi, duduk dalam majlis Nabi, sahabat Nabi juga.
Tapi yang hidup zaman Nabi tak jumpa Rasul kita, tak dikira sahabat, seperti Sayyidina Uwais Al-Qarni. Dia berlama dia teringin nak main Madinah, dia duduk Yaman, teringin nak jumpa Rasulullah, tapi tak boleh oleh kerana dia jaga mak dia. Tapi Rasulullah tahu ada seorang yang namanya Uwais yang duduk di Yaman, dia rindu kepada Nabi, tapi dia tak main jumpa Nabi. Nabi habaq kat sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nah, kalau jumpa Uwais minta doa daripada dia. Tapi dia tak duduk zaman Nabi, dia tak jumpa Nabi, tapi dia hidup zaman Nabi, tak dinamakan sahabat. Ia sebagai Sayyid Tabi'in, Sayyidut Tabi'in, iaitulah penghulu kepada tabi'in, di antaranya Sayyidina Uwais Al-Qarni. Nah, itu wali besar. Wali dengan sebab menjaga ibu. Ibu dia lumpuh, nak pergi buat haji. Dia pun berlatih tiap-tiap hari dukung anak lembu. Naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit. Pasal apa? Nak bagi kuat anggota-anggota badan dia. Lalu dia usung ibu dia ni pi tawaf dan menyelesaikan ibadah haji. Dan apabila sahabat ni pi jumpa dan minta doa, oleh kerana Rasulullah pesan kalau jumpa Uwais minta doa daripadanya, nah, minta doa daripada dia. Habis. Jadi sahabat ni mereka hak hidup zaman Rasul, berjumpa dengan Rasul, duduk dalam majlis Rasul, dan beriman serta mati di dalam iman. Itu sahabat. Tetapi kalau kita diizin oleh Allah mimpi Nabi, maka tak dinamakan sahabat, tetap umat. Kerana takrifnya sahabat yang hidup dan jumpa Nabi di ketika Rasul kita hidup. Setelah Rasul kita berpindah alam, wafat, berpindah hidup ke alam barzah, kita ni dikira umat, bukan sahabat lagi. Wa man tabi'ahum, dan begitu juga kepada mereka yang mengikuti perjalanan Rasul, perjalanan keluarga Rasul dan perjalanan sahabat Rasul, iaitulah golongan-golongan ahlu sunnah. Moga-moga dapat juga rahmat dan nikmat dan keselamatan daripada Allah Ta'ala. Moga Allah Ta'ala kurniakan kepada kita rahmat, nikmat dan kesejahteraan kepada kita di dunia dan di akhirat. Itu doa masuk kita sekali. Hak tadi alihi, keluarga pada pihak doa, kullu mu'min, tiap-tiap yang beriman, moga dapat kat kita. Wa man tabi'ahum, moga-moga masuk juga kita, iaitu golongan ahlus sunnah wal jamaah. Rasul ajak iman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kiamat, qada qadar, kita beriman. Syariat yang disampaikan, sembahyang 5 waktu kita terima, puasa bulan Ramadan kita taat, cukup haul nisab kita zakat, cukup harta kemampuan kita haji. Maknanya kita mengikuti jalan Rasul, mengikuti jalan sahabat, keluarga dan sahabat Rasul, iaitulah golongan ahlu sunnah. Wa man tabi'ahum, dan begitu juga mereka yang mengikuti jalan Rasul, jalan keluarga dan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, moga tabi'ahum masuk juga kita. Bi ihsani, dan kita mohon kebaikan ila yaumil qiyamah, sehinggalah kepada hari kiamat. Moga-moga dikekalkan nikmat dan keselamatan kepada kita. Selamat ketika kita hidup, selamat ketika kita ni di saat kematian, selamat kita ni di dalam alam barzah, selamat kita pada hari kiamat. Moga-moga selamat ni berkekalan nikmat dan keselamatan kepada kita. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu, kemudian daripada bismillah, kemudian daripada alhamdulillah,
Kemudian daripada wassalatu wassalam, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengarang kitab kita Ustaz Anwar, dia sebut syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpah taufik, iaitulah kurniaan taufik, iaitulah tenaga untuk taat. Kita minta taufik, moga Allah Ta'ala kurniakan taufik kepada kita. Apa dia taufik? Tenaga untuk taat. Alhamdulillah, Allah Ta'ala gerakkan kita untuk kebajikan. Datangnya kuliah duha, mai jemaah, segala program-program kebajikan kita sambut. Itu taufik namanya. Alhamdulillah. Dan hidayah, petunjuk daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurnia taufik dan petunjuk kepada pengarang. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan juga kepada kita taufik dan hidayah, serta pertolongannya, pertolongan Allah, diberikan keupayaan, kemampuan menyusun sebuah risalah yang kecil. Jadi pengarang kitab Ustaz Anwar, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala mengizinkan, memberi taufik dan hidayah, petunjuk serta pertolongan untuk beliau menulis risalah yang kecil ini. InsyaAllah lah, moga-moga satu hari kita dapat jumpa dia, sama ada kita pergi Pasir Tumbuh ataupun dia datang ke Kedah. Kita hubung ukhuwah silaturahim kita dengan beliau. Moga-moga sanad yang kita belajar ni diijazahkan oleh beliau. Maknanya kita belajar kitab ni sanadnya dengan Ustaz Anwar. Ustaz Anwar naik kepada Tok Guru Tok Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh. Tok Guru Haji Hashim sanad pengajiannya dengan Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Tuan Guru Haji Abdul Aziz belajar dengan Tok Gurunya Tuan Guru Haji Tahir Bunut Payung. Itu wali besar Pondok Bunut Payung. Itu sanad daripada kitab kita ni. Ustaz Anwar, Tuan Guru Haji Hashim Pasir Tumbuh belajar dengan Tuan Guru Haji Abdul Aziz Pasir Tumbuh, belajar dengan Tuan Guru Haji Tahir Bunut Payung, Kelantan, rahimahullahu ta'ala. Tok Guru Haji Tahir naik lagi. Itulah sanad pengajian kita. Pasir Tumbuh ni memang masyhur dengan pondok fiqh. Segala kitab fiqh baca di dalam pondok Pasir Tumbuh. Daripada sekecil-kecil kitab sehinggalah sebesar-besar kitab. Ilmu lain tak mengaji ke? Mengaji sepatulah. Tauhid mengaji, fiqh mengaji, tasawuf mengaji, hadis mengaji, tafsir mengaji, tapi cenderung kepada fiqh. Kalau Tok Isaleh cenderung kepada tauhid. Kalau almarhum Tuan Guru Haji Rifai cenderung kepada tasawuf. Itu cenderung dia. Lebih kat mana? Dia lebih kat mana? Macam tu. Pasir Tumbuh ni memang kuat fiqh lah. Memang kuat fiqh. Habis. Jadi dia bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala izin kepada beliau untuk menyusun risalah ni. Risalah yang kecil nisbah zahir, kuantiti saja, tetapi kualiti dia tu besar. Kerana kalau kita ni amal syariat ni, namanya kita ni orang yang bertakwa. Besar. Nisbah faedah dia besar. Kitab dia nipih, murah, tetapi harga dia tak boleh kita nak bayar. Kerana apa? Kalau kita boleh belajar, faham dan amal ni, maka sudah tentu kita ni telah mengamalkan syariat zahir di dalam agama Islam kita. Lepas fardu ain.
di dalam syariat zahir. Adapun syariat daripada batin, hakikat batin, itu kita mengaji tauhid dan tasawuf. Itu bahagian hakikat batin. Adapun syariat dah kita ni laksanakan secara zahir di bahagian hukum hakam yang berkaitan dengan syariat Islam. Habis. Bukan harga kitab ni. Kalau kita nak nilai dengan dunia, kitab ni besar lagi. Pasal apa? Kerana mengandungi hukum hakam syarak, yang mana kalau kita belajar benda ni akan betul ibadah kita. Kalau betul ibadah syariat kita, moga-moga kita ni selamat di dunia dan selamat juga di akhirat. Hal itu. Serta ringkas. Memang ringkas sungguh. Kalau kita buka Matla'in Badrain ataupun Sabilal Muhtadin, tu dia panjang. Bahasa-bahasa dia tu panjang. Tetapi kitab ni dia straight kepada point yang kita nak. Dia terus kepada isi kandungan yang perlu kita pegang. Asas utama yang perlu kita pegang, terus bahas perkara tu. Tak ada dah ayat bunga-bunga, tak ada. Sesuai dengan zaman lah. Orang dulu kalau nak tunang pun, nak angkat nikah pun pantun puas. Kawan ni pantun, kawan ni balas pantun pula, balas pula. Tapi zaman lah pipi minat, ni nak bang betul-betul kan, minat main minat. Nak pantun-pantun tak erti. Sesuai dengan lah. Kitab ni sesuai dengan kita zaman sekarang. Pasal apa? Dia habaq terus. Kalau rukun semayang 13, sebut terus 13 tu. Terus kepada perkara yang kita perlu faham. Yang dinamakan dia akan risalah ni Sirajal Muttadin, yang membawa maksud lampu yang menyuluh bagi para pelajar. Lampu yang menyuluh, yakni pada pihak selamat. Kalau gelap, bahaya. Kita kena keluar daripada kegelapan kejahilan kepada cahaya ilmu. Jadi kitab ni untuk menunjukkan kita supaya menerangi kehidupan kita dengan kehidupan syariat. Kadang-kadang main semayang, ambil wudu pun tak betul. Na'udzubillah. Kerana apa? Jahil, tak belajar. Apabila wudu tak sah, semayang tak sah. Apabila semayang tak sah, dikira berdosa. Na'udzubillah. Tu satu hari Nabi berjalan dengan sahabat. Nabi berhenti di satu kubur dan berdoa. Nabi kata, mayat ni tengah diazab. Sahabat tanya, ya Rasulullah, sebab apa beliau diazab? Rasulullah jawab, dia tak semayang. Sahabat heran, dia semayang, main jemaah. Macam mana Rasul kata tak semayang? Dia semayang di dalam keadaan tak bersuci. Dia basuh najis tak betul. Oleh kerana tu dikira menanggung najis. Apabila menanggung najis, walaupun semayang tak dikira. Tu kena ada ilmu. Jadi dia namakan Sirajul Muttadin, maksudnya lampu yang menyuluh bagi segala pelajar yang memulai pelajaran di dalam ilmu fiqh. Habis itu. Baik. Apa dia fiqh? Al-fiqhu al-fahmu. Fiqh itu menuntut kepada faham. Orang yang alim fiqh namanya faqih. Orang mengaji fiqh alim namanya faqih. Pakai lain, tok pakai dengan tok pakai. Dulu ni pelajar-pelajar pondok orang panggil tok pakai.
Sampai keluar di petani orang panggil tok fakir. Tok fakir. Pasal apa fakir? Fakir semua sudut. Fakir ilmu. Tu belajar. Fakir harta. Fakir diri kita berhajat kepada Allah. Fakir ni orang yang berhajat. Berhajat kepada ilmu. Berhajat kepada Allah Ta'ala. Itu orang fakir. Adapun tok faqih, faqih, ini orang panggil alim fiqh. Alim fiqh. Kalau ada hafal Quran dengan orang hafal yang faqih dalam menjadi imam, kena tolak orang faqih dulu. Walaupun dia tak hafal, walaupun suara dia tak sedap. Kerana dia tahu hukum. Dalam bab pilih imam lagi akan datang. Bab jemaah. Imam tu kalau hak tak kahwin dengan hak kahwin, afdal yang kahwin. Hak kahwin tu pula, hak segak tak segak, afdal hak yang handsome. Hak handsome tu pula, akhlak dia hak elok, afdal yang akhlak baik. Yang akhlak baik tu pula, kalau ada yang alim fiqh, utamakan yang fiqh dulu. Tu dia kira lagu tu. Hak pertama sekali, kena faqih. Dia reti hukum hakam. Tolak dia. Hak tu yang utama. Walaupun suara tak sedap. Tapi kalau faqih yang suara sedap, pilih faqih suara sedap. Kalau ada faqih suara sedap, dua-dua orang, pilih yang kahwin. Kalau faqih dan suara sedap, pilih hak mana? Hak handsome pula. Hak tu. Afdal yang terbaik. Habis. Jadi kitab ni bahas bab fiqh. Risalah ini hanya tertentu bicaraannya, pembahasannya pada menyatakan asas utama ilmu fiqh. Jadi kitab ni nak bincang perkara asas saja. Adapun nak lebih lagi perkara-perkara khilaf, tambah-tambahan, kena buka kitab lain. Hak ni fiqh yang asas saja. Nak bagi lepas fardu ain saja. Sebut yang asas saja. Habis itu. Baik. Risalah ini hanya tertentu bicaraannya pada menyatakan asas utama ilmu fiqh. 4 robok, iaitulah 4 bahagian yang mengandungi robok ibadah 5. Ibadah 5. Syahadah, sembahyang, puasa, zakat dan haji. Dan muamalah, jual beli, hutang piutang, sewa, hadiah, hebah, gadai, itu masuk di dalam muamalah. Dan munakahat, hukum nikah kahwin. Hukum nikah kahwin. Tutup Risalah rahimahullah, dia kata sepatutnya ajak budak-budak hukum munakahat, bukan didedahkan dengan pendidikan seks. Dia kata lembu kebau pun tak mengaji, beranak apa tu? Dia kata kena belajar bahagian munakahat. Zina tu haram, kena menikah. Menikah tu pula apa rukun, lelaki perempuan, ijab, qabul, wali, saksi. Lepas tu pula nafkah zahir, nafkah batin, tolak. Lepas tu iddah tolak semasa hidup, iddah bercerai oleh kerana sebab mati. Ajak hak tu hukum hakam. Barulah orang takut kepada nak melakukan kemaksiatan. Dan jinayat, kalau curi apa hukum, kalau mabuk minum arak apa hukum, kalau murtad apa hukum dalam Islam, kalau bab-bab yang berkaitan dengan jinayat yang terkandung. Baik, ibadah semua masyarakat kita belajar. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Tapi kadang-kadang sembahyang
tak ubah perangai. Sedangkan hakikat sembahyang itu, roh kepada sembahyang itu, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Kalau sembahyang betul, kalau ikut syariat zahir, syariat batin, tentu dia tak terindah dengan perkara-perkara yang maksiat. Tiba-tiba dalam keadaan yang sama solat, tetapi mau juga lagi, teringin lagi kepada benda-benda maksiat, maka kena cek dua keadaan sama ada di sudut fiqh. Sembahyang mengikut hukum hakam fiqh, dan yang kedua pada pihak hati kita. Tu sembahyang tu dia ada dua, syariat zahir, sembahyang ikut fiqh, dan kena sekali juga dengan syariat batin. Hati kita ni kena ikhlas, kena tawadhu, rendah diri, tadarruk, merasa hina di depan Allah Ta'ala. InsyaAllah Allah Ta'ala akan kurniakan perasaan takut kepada Allah Ta'ala. Inna salat tatanha anil fahsya'i wal munkar. Habis itu. Kerana empat asas ini amat penting: ibadat, muamalat, munakahat, dan jinayat. Ibadah pun terkadang ramai orang yang tak lepas fardu ain. Macam mana? Dalam bab wudu, contoh macam mana? Dia ambil penyedok tu, dia celup, dia ambil dalam, dia celup dalam penyedok tu, dia basuh muka, lepas tu air tu meleleh masuk, dia cedok basuh tangan. Kalau nak ambil satu bekas, jangan cedok. Ambil satu dayung tu, satu penyedok, ambil tu, tuanglah dalam tangan. Lagu tu cara dia. Lepas tu kumuk, tuang pula, basuh muka, tuang, basuh muka, tuang, basuh tangan. Tu cara dia, bukan celup lagu tu. Kerana ni tak cukup dua qalah. Apabila tak cukup, air bekas kita berwuduk campur jadi air mustakmal. Air mustakmal tak boleh diambil wuduk dan tak boleh mandi wajib. Yang mandi wajib dan mengambil wuduk dengan air mutlak, itu pasti. Kita tempel pada sejuk, khosdong. Nak ambil ayat semayang subuh, terus basuh niat nawaitu rafa'an hadasil asghar. Tak sah, kerana ayat yang pertama untuk menghilangkan bedak. Namanya ayat bedak. Basuh kita tadah tengok. Oh, ayat apa ni? Ayat bedak, bukan ayat mutlak. Ni pakai niat terus lagu tu, tak boleh. Tak boleh. Basuh tu pula kadang-kadang tak sampai kepada had anggota muka yang dikehendaki untuk basuh. Nah, tu kita kena belajar. Kita belajar dah, cuma kita ni peringat balik ilmu yang telah kita belajar supaya tak lupa. Tu Syekh Nurdin Marbu Al-Banjari dia kata, nak bagi kita ni boleh pekah sungguh, kita kena sebut sedia sekiranya begini apa hukumnya, sekira begini apa hukumnya, sekira begini apa hukumnya. Kena ulang supaya ingat, supaya sampai masa ketika kita nak buat, kita ingat dah hukum hakam dia. Macam tu. Baik. Tu kita kena ada ilmu. Jangan ikut orang. Ni dalam kursus haji. Allahu Akbar. Tok Syekh tak mengaji, buat Syekh. Syekh tak ada Syekh. Dia tak belajar, tapi dia buat angin Syekh dia. Kerana dia bawa orang umrah. Saya pi dulu Katan 3. Ingat sampai sekarang ni. Kami pakai ihram, niat di Bir Ali. Mai daripada Madinah nak pergi ke Mekah.
Sampai ke Mekah, dia kata jom kita tawaf kudum. Nah, tawaf selamat datang. Kudum datang apa lagi? Tawaf umrah lah. Masa tu saya tak belajar. Apabila saya mengaji, Tok Syekh betul lagu tu. Nah, Allahu Akbar. Tu kita kena belajar ilmu. Tu Tok Isaleh kata nak pi Mekah kena belajar. Bukan ada duit pi, ada duit pi. Takut kita nak buat balik pahala. Takut tak dapat pahala, dapat bala. Nah. Kalau tak erti tanya alhamdulillah. Macam saya pi baru hak yang sebelum ni. Hak sebelum ni dak, hak sebelum tu. Kawan tu duk tak duk kepih kutih apa pokok. Saya kata ni kena dam. Dia dalam ihram. Dia duduk ke hotel tu sambil-sambil nak tunggu orang, budak tu pergi kutih. Tu saya kata ni kena dam ni. Nah. Kena sembelih kambing. Kena dam kambing. Lepas tu hak ustaz tu muda lagi. Dia kata dak kot. Saya mengaji kena. Hak saya mengaji lah. Thread rojak kepada Haji Arif. Hak bawa tu lah, Syekh yang bawa tu. Dia kata, Sat, saya nak hantar WhatsApp, nak tanya bahagian fatwa haji dan umrah. Ustaz tu orang Kedah tapi duduk Kuala Lumpur, saya tak ingat nama. Tuan tu saya kenal tapi lupa nama dia. Dia jawab, wajib bayar dam, sekok kambing. Memang kenal lagu tu lah. Maka ayah dia pun bayar lah. Dia kata mungkin kifarah Allah Ta'ala nak hapuskan dosa kita. Ayah dia bagi duit, selesai. Alhamdulillah. Tu hak ustaz tu duk keliru lagi. Kita kata kena, dia kata tak. Lah kali serah lah dekat Tuan Haji Arif. Dia WhatsApp, alhamdulillah, jawab dengan keadaan yang segera. Memang kena dam. Tu kena belajar. Kadang-kadang kita pergi Mekah, Allahu Akbar, mudahnya. Kain ihram buat mudah. Nah, kena jaga. Syarat sah tawaf berwuduk, menutup aurat dan suci daripada najis yang tak dimaaf. Kita orang lelaki kalau pakai ihram nak masuk tandas tu berhati-hati. Takut ayat kencing percik terkena kain ihram. Kalau ayat kencing terkena kain ihram, maka najis. Kalau najis, tak boleh dibawa tanggung di dalam tawaf. Kalau tawaf pun tak sah. Itu kena jaga. Bab taharah. Habis itu. Kadang-kadang kesian. Tanya, Ustaz, kita dalam ihram ni boleh sakok tak? Aduh. Tu kena belajar ilmu. Kena belajar. Macam-macam hal. Pergi ke Mekah ni macam-macam. Saya pernah duduk bilik hak orang merokok. Allahu Akbar. Masuk dalam bilik yak ni 2-3 batang. Kita masuk tu berokok pening. Macam-macam pangai. Tu kita minta Allah Ta'ala pi ke sana tu, minta Allah Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Dan kita ni jangan ikut orang. Kita buat hak macam kita belajar. Habis. Macam jemaah Makcik Faridatun hari tu. Mereka pergi buat, mereka pandai dah. Buat sendiri, mereka tak ikut orang. Ada duk pergi tidur tengok TV saja. Dia patut bayar mahal, buka akaun, buka TV, tak turun masjid. Sayanglah lagu tu. Habis. Kita jangan ikut orang pergi ke sana. Habis. Yang terkandung 4 robok ibadah muamalat jinayat
Muamalah ibadah muamalah munakahat jinayat terkandung di dalam rukun Islam yang 5. Kerana 4 asas ini amat penting bagi yang menyempurnakan kehidupan sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam. Kena ada 4 ni. Kita kena belajar ke 4 perkara ni. Ibadat, muamalat, munakahat dan jinayat. Kita pergi restoran, kedai-kedai, kita kata mai kira, dia tak apa, makan lu. Loh, sepatutnya mai tengok, kalau kita ambil banyak, rugi dia kira murah. Kalau kita ambil sikit, dia kira mahal, jadi rugi kita. Islam dia tak boleh lagu tu. Dia jaga kedua-dua, pihak penjual dan pihak pembeli. Tak mau bagi ada salah seorang ni untung lebih dan rugi lebih. Tu kalau orang belajar, dia tengok, dia bayar terus. Ataupun mai tengok tulis dulu, saya kita bayar, supaya dia tak rugi, kita pun tak rugi. Dia lagu tu. Tu muamalat. Lodak dia tak makan dulu. Kita nak buat ke mana dah? Nah. Baik. Tu bab muamalat. Dan banyak lagi lah. Kita orang mai gula habis tengah malam, kita minta kat jiran, pinjam gula sikit. Pinjam tak boleh guna. Ni benda lagu ni tak rosak boleh pinjam. Gula dia habis, pinjam lagu mana? Kalau pinjam tak boleh guna. Kalau kita ambil gula tu kacau, habis gula tu. Lepas tu kena hebah. Hebah sat gula, esok saya hebah, saya beli balik ganti. Orang panggil hak kita beri kepada dia, itu hebah. Bukan pinjam. Pinjam tak kena. Nah, pinjam tak kena. Habis itu. Makanan tak boleh pinjam. Yang boleh pinjam seperti benda-benda cawan, pinggan mangkuk, baju, kain. Tapi kalau nak semayang kita kena hebah. Kain pelekat tak ada, kita pergi berjalan, kita kata hebah sat, kain saya nak guna untuk semayang, boleh ke tak? Dia kata ambil, tak apa, saya hebah. Okey lah. Kena izin. Kita tak boleh perintah barang orang tanpa izin, namanya zalim. Benda tu benda orang, kita perintah, zalim nama dia. Lepas tu kena minta redha. Kena minta redha. Ni saya bagi kat saya sat kain ni saya nak pakai sembahyang, kain saya kotor, tak apa, ambil. Tu hebah. Tu hebah nama dia. Kerana 4 asas ini amat penting bagi yang menyempurnakan kehidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Makanya seseorang Islam tu kena patuh kepada undang-undang Islam. Mudah-mudahan ianya menjadi bekalan bagi sekalian muslimin dan muslimat. Amin. Wabillahi taufiq. Penyusun khadimullah, iaitu khadam kepada Allah Ta'ala, Anwar bin Mu'ay. Baik. Jadi kita baca kitab ni, kita dah belajar dah, tetapi kita nak ulang supaya ingat, menjadi darah daging dalam kehidupan kita, dan supaya lepas fardu ain. Hak tadi bab Tok Syekh Umrah saya tak habis lagi cerita. Ada ke pula DP petua, dia kata nak semayang dalam kapal terbang, tepuk koseng kapal terbang tu, puk buh di muka kita. Aduh, tu habuk, bukan tanah. Syarat tayamum
menggunakan debu tanah yang suci. Alat taharah dua. Yang pertama ayat mutlak. Kalau tak ada ayat, guna debu tanah. Nak tayamum dua keadaan. Sama ada ayat tak ada, satu. Ataupun ayat ada, tetapi anggota tak boleh kena ayat. Kalau kena mudarat, seperti luka. Kalau kena mudarat, lambat sembuh, terutamanya orang kecil manis, maka dia menggantikan tempat tu dengan tayamum, iaitulah menggunakan debu tanah yang suci. Debu tepung tak boleh, debu simen tak boleh. Yang boleh debu tanah yang suci. Tiba-tiba pergi petua, tepuk kosyen, tu habuk, bukan debu tanah. Kalau debu tanah, macam kita duduk di kampung, lori dia bawa tanah merah, batas pun tanah merah. Lepas tu angin tu dia pukul, debu tanah merah tu pergi lekat di daun pisang. Hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Boleh kita ambil. Pasal apa? Ni memang debu tanah merah dan warnanya merah. Boleh. Tapi kalau kita pergi ke Sungai Tiang, lalu nak pergi ke Jeneer, ada batu yang diperancok nak buat simen dan seumpamanya, debu tu tak boleh. Debu simen. Ataupun kita pergi ke Langkawi, pasir hitam, pokok-pokok tu warna kelabu, tu debu simen, tak boleh. Nah, yang boleh debu tanah yang suci. Debu tanah yang suci. Ataupun kita masuk kedai mamak, duk uli roti canai, nampak putih tepung, sawang-sawang pun putih, tu debu tepung, tak boleh. Macam-macam. Nah, seorang lagi tu Tok Syekh, saya dengar dia buat kursus. Dia kata kita ni pergi ke Mekah, doalah kepada Allah Ta'ala. Kerana Mekah ni, kita dengan Allah Ta'ala ni seolah-olah macam kulit bawang, dekat sangat. Ui. Dia kata Tuhan duduk dalam Kaabah ke apa? Tak boleh lagu tu. Akidah salah. Di Mekah ke, di Malaysia ke, Allah Ta'ala tu, Allah tak bertempat. Laisa kamitslihi syai'. Tu kita ni kalau kita tengok hak orang nak bercakap tu, nilai dengan ilmu yang kita belajar. Jangan terima semua. Tu kita kena ada ilmu. Tu Tok Isaleh kata, belajar, kita belajar ni faham, kita pegang yang kita, tak usah ubah dah. Tak usah ubah. Macam-macam. Kalau kita berdepan dengan perkara-perkara yang macam ni. Mau pula kalau kita tanya, apa hukum ni Ustaz? Dia kata pendapat saya lah. Loh, bukan boleh pendapat kita, tak boleh. Tak boleh. Kita kena ikut hukum. Sah ke tak sah? Kita kena ikut hukum hakam syariat. Habis itu. Maka alhamdulillah, Allah Ta'ala takdirkan kita dapat risalah ini yang dikarang oleh Ustaz Anwar, Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Moga-moga ilmu yang dia tulis kepada kita ni dapat manfaat kepada dia dan kita. Dapat kita faham, mudah-mudahan kita belajar dan dapat taufik untuk beramal dan istiqamah dengan syariat hukum hakam. Maka kita yang mengikuti undang-undang Islam namanya Muslim. Kita ni Muslim lah kau ni. Pasal apa? Ikut undang-undang Islam. Lelaki Muslimin, perempuan Muslimat. Yang mengikuti semua Muslim. Maka selamatlah insya-Allah kalau kita ni mengikuti undang-undang syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada kita, sama ada dia bahagian ibadah, muamalat, munakahat,
dan jinayat. Dalam bab ibadah muamalah munakahat kebanyakan faham, tapi main bab jinayat ada lagi yang keliru. Rasa tak puas hati tak boleh. Kita kata no, minum arak sampai 40 rotan 80 rotan no, dah Allah Ta'ala haram benda tu, dan benda tu boleh memudaratkan. Islam tak mengizinkan kita menzalimi diri kita, la dara wala dira. Maka eloklah hukuman tu untuk mencegah daripada melakukan kemaksiatan. Benda maksiat ni dosa. Dosa ni Allah marah. Marah ni mengundang kemurkaan dan azab Allah Ta'ala. Eloklah kita tinggal benda ni. Nah, tiba-tiba tak mau terima undang-undang ni, sehingga ada satu kumpulan nak bagi kalau boleh pejabat-pejabat agama yang menjalankan hukum syariat ni, kalau boleh nak katuk pun tak apa. Ni dah berani dalam negara kita. Yang cakap tu orang-orang yang berpendidikan, dan ramai daripada peguam-peguam yang memperjuangkan benda-benda macam ni di atas namanya hak kemanusiaan. Dia maka golongan liberal, plural, na'udzubillah, dia tak setuju dengan syariat-syariat Islam. Tak boleh benda tu. Jadi inilah sebagai benten kita, iman, kita belajar syariat hukum hakam, supaya kita ni betul-betul ikut jalan hak macam mana Allah Ta'ala kehendak, macam mana hak Nabi ajar, macam mana hak Ahlus Sunnah wal Jamaah faham. Inilah jalan kita, inilah pegangan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Habis itu. Itu sebagai mukaddimah. Kemudian asas Islam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam di atas 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Kita bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Itu pertama. Wa iqamis salah, dan yang kedua mendirikan sembahyang. Yang ketiga wa ita'iz zakah, yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat wasaumir Ramadan, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Wa haji baitillah, dan menunaikan haji ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang kuasa, yang mampu pergi kepadanya, kepada Baitullah, kepada Mekah Al-Mukarramah. Jadi 5 ni perkara yang asas. Ni maklum. Jadi kita berhenti situlah. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Pengertian Islam, rukun Islam, rukun syahadah. Ni jarang. Rukun syahadah, dia ada rukunnya. Makna yang terkandung dalam syahadah, kelakuan syahadah, syarat sah syahadah. Bukan main kata ya. Syarat sah dia pun ada. Rukun Islam, sembahyang, pengertian sembahyang, syarat sembahyang, pengertian syarat, syarat wajib sembahyang, syarat sah sembahyang, hukum bersuci, pengertian najis. Comel kitab ni. Pengertian bersuci, bahagian hadas, bahagian najis, najis mukhaffafah. Ni kita duk bahas lalu dah. Comel kitab ni, walaupun nipih tetapi menarik, kerana ringkas dan padat, supaya mudah-mudahan dengan muzakarah kita ni dapat lagi menyempurnakan Islam kita, dapat menambah lagi kepahaman kita. Perkara yang kecil-kecil, pecahan-pecahan yang kecil-kecil itu tambah ilmu kepada kita. InsyaAllah, moga-moga Allah Ta'ala bagi taufik kepada kita untuk belajar, dan Allah Ta'ala anugerahkan kefahaman, dan Allah Ta'ala anugerahkan taufik kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Moga-moga ilmu yang kita belajar itu berkat dengan makna faham dapat amal,
dan istiqamah dengan apa yang kita belajar. Kita berhenti di situ dulu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa huma min azamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.